Nusantara terbitan Haji Hamid Yusof. Di dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan, tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bersama lambiran rancangan Taman Islam, siaran dari Taman Islam Kuala Lumpur, dan seperti biasa tetamu undangan kita Dr. Makrofa Ismail dari Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor. Dan minggu ini ulama dan perjuangan kemerdekaan. Pada hari kemerdekaan negara kali ke-53, marilah kita kenangi kembali kisah perjuangan mencapai kemerdekaan tersebut. Kali ini kita tumpukan sumbangan ulama dalam perjuangan tersebut. Jadi bagaimana, Doktor? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan ulama dalam kemerdekaan kita memang satu perjuangan yang cukup besar, tapi sampai hari ini kita tidak melihat sepenuhnya episod ini dipaparkan dalam tulisan sejarah yang sebenarnya. Dan kalau kita kenangi kembali bahawa negara kita dijajah sejak daripada zaman Portugis, kemudian zaman Belanda, kemudian zaman Inggeris, maka banyaklah penjajah yang telah bertukar tangan, dan demikian jugalah ulama yang meniup api perjuangan jihad ketika menentang Portugis lagi. Bahkan ketika zaman penjajahan Belanda, kita lihat bahawa Raja Haji Syahid cukup terkenal. Dia adalah seorang ulama yang besar yang berjuang dan syahid di Teluk Ketapang. Ini kita kenal sebagai Haji Syahid Teluk Ketapang, dan hari ini dia telah diberi anugerah negara oleh Indonesia. Walaupun dia meninggal di Melaka, tetapi dianugerahkan sebagai Panglima Terbesar Indonesia sebagai Mahaputra Adipada Raya. Itu adalah satu title yang paling tinggi diberikan oleh Kerajaan Indonesia kepada Raja Haji Syahid. Selain daripada itu, kita lihat Syekh Yusof Makassar yang terkenal daripada Makassar, kemudian ke Jawa menentang Belanda, dan kemudian ditangkap oleh Belanda dia dan dihantar ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia telah membentuk satu perkampungan Melayu sampai hari ini. Kita dapati bahawa ramai korporat-korporat Melayu yang berjaya di Afrika Selatan ialah daripada keturunan ataupun daripada pengikut-pengikut yang dihantar ataupun yang dibuang negara oleh Belanda kerana penentangan yang diberikan oleh Syekh Yusof Makassar ini cukup hebat, sehingga dia telah membangkitkan satu gelombang penentangan terhadap penjajah Belanda di Nusantara. Dan kalau kita kenang pada masa dulu, kita lihat seolah-olah mereka berjuang bukan kerana geografi. Mereka berjuang sebagai satu ummah yang kemudian kita dapati satu gerombongan yang besar ini berpadu di tanah Melayu ketika itu, di bawah penjajahan Inggeris. Apabila Belanda dengan Inggeris bertukar di antara Jawa dengan Melaka, maka kita dapati bahawa ketika Inggeris menawan tanah Melayu pula, ataupun di bawah penjajahan Inggeris di tanah Melayu, kita dapati bangkit ramai ulama-ulama yang menentang British. Antara yang terkenal ialah Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani inilah seorang ulama yang besar, keturunan Patani, yang telah kemudiannya berjuang di Mekah. Di Mekah dia telah membentuk persatuan, yang telah membentuk gabungan tenaga ulama untuk tujuan bagaimana kepembebasan negara harus dilakukan. Dan perjuangan Syekh Ahmad Al-Fatani ini bukan sahaja terbatas di tanah Melayu, tetapi meliputi seluruh Asia Tenggara. Dan kita dapati bahawa raja-raja yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Al-Fatani ini memainkan peranan yang besar. Antara murid kepada Syekh Ahmad Al-Fatani adalah Sultan Zainal Abidin III Terengganu. Dan juga di Selangor kita dapati bahawa Sultan Alauddin Aman Shah pun juga sebahagian daripada susu galuh yang sama. Kita lihat di Riau, dia telah membentuk peribadi menentang penjajahan, dan peranan ini diambil oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Itu adalah di antara nama-nama besar dalam sejarah pemimpinan ataupun penentangan penjajahan di Asia Tenggara. Termasuk juga di Jawa, Syekh Nawawi Bentan. Syekh Nawawi Bentan ini ialah seorang ulama yang sangat ditakuti oleh Belanda. Ketika itu beliau berada di Mekah, sehingga Belanda telah memburunya sampai ke Mekah, dan oleh kerana tidak dapat
dapat mengalahkan pengaruh yang diberikan oleh Syekh Menawi Bentan ini, maka Belanda telah mengadakan jalan yang sangat sulit, dan dia telah mengarahkan seorang inteleknya bernama Snob Honji. Dan Snob Honji ini berpura-pura memeluk Islam, kemudian dihantar ke Mekah semata-mata kerana untuk mengintip kegiatan yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Bentan bersama dengan Syekh Ahmad Patani di Mekah, kerana kegiatan jihad di alam Melayu ini dimulakan di Mekah. Dan dua ulama ini yang bergabung di antara Syekh Ahmad Patani yang berasal dari Patani dan Syekh Nawawi Bentan daripada Jawa ini memang mempunyai pengaruh yang sangat besar, yang ditiup untuk melawan penjajahan sama ada Belanda ataupun Portugis ataupun Spanyol di Filipina ataupun Inggeris di Tanah Melayu. Itulah perjuangan ulama yang mungkin kita boleh sebut dalam kisah ini. Tentang Syekh Ahmad Al-Fatani, Doktor, boleh Doktor huraikan perjuangannya dalam menentang penjajahan di Tanah Melayu? Ya, benar. Macam seperti yang kita sebutkan tadi, Syekh Ahmad Al-Fatani ini mempunyai sumbangan perjuangan menentang penjajahan yang sangat besar. Tetapi sayang, sejarah yang ditulis oleh British tidak memasukkan dia sebagai pejuang yang menentangnya ataupun pejuang kemerdekaan. Sebab sejarah yang kita baca hari ini adalah ditulis oleh British, maka tentulah Syekh Ahmad Al-Fatani yang menjadi musuh utama kepada British ketika itu, dan dia telah mendidik di antaranya ialah Raja Ali Kelana yang supaya di Riau, supaya tokoh ini akan memperkuatkan benteng untuk menolak penjajahan. Tetapi British telah menghidu perancangan ini dan dia telah menyekat pelantikan Raja Ali Kelana ini, sehingga Riau tidak sempat diperintah oleh Raja Ali Kelana. Begitu juga Syekh Ahmad Al-Fatani ini satu sumbangan yang mungkin kita tidak tahu dalam rantau sejarah kemerdekaan negara kita, ialah dia telah berusaha untuk mengadakan hubungan dengan Sultan Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua, pemerintah yang sangat khalifah yang sangat prihatin terhadap umat Islam di seluruh dunia. Dan Syekh Ahmad Al-Fatani ini telah dilantik oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua daripada Osmaniyah ini sebagai wakil pribadi baginda kawasan timur. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani ini dilantik sebagai intelektual yang mewakili Sultan Abdul Hamid bagi pihak timur, termasuklah soal-soal menjaga tentang kemaslahatan umat Melayu atau umat Islam di kawasan timur. Dan oleh sebab itu, perancangan di antara Ahmad Al-Fatani dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua ialah untuk menghalau British daripada Tanah Melayu khususnya. Dan dalam konteks ini, Sultan Khalifah Turki telah menghantar satu kapal yang besar, dan kapal ini ditenggelamkan oleh British di Laut Arab. Dan sejarah ini saya tidak pernah baca di dalam mana-mana sejarah yang dipelajari di negara kita. Dan inilah satu usaha yang besar yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, yang dalam pertolongan kerajaan Osmaniyah telah menghantar satu bala bentera, tetapi kapal ini ditenggelamkan oleh British sebelum tiba ke destinasinya. Tetapi bukan setakat itu saja, Syekh Ahmad Al-Fatani mengasuh sebagaimana yang saya sebutkan tadi murid-muridnya. Umpamanya muridnya di Selangor ialah Syekh Mahmud Zuhdi. Itu muridnya yang menjadi mufti kerajaan negeri Selangor pada ketika itu, dan memberi pesanan supaya menjaga negeri ini daripada penaklukan British. Dan ketika itu kita tahu bahawa British baru mula masuk menjajah Selangor di bawah ketika Sultan Abdul Samad. Selain daripada itu, kita dapati di Kelantan, anak murid yang terkenal ialah Paduk Mahmud namanya. Dan anak murid ini dipesan berkali-kali menjaga supaya Kelantan tidak dikuasai oleh British. Tetapi sayang, akhirnya Kelantan, British bersama dengan Siam telah melakukan satu perjanjian, tipu helah mereka, lalu mereka serahkan akhirnya Kelantan kepada Inggeris, yang pada sebelum itu di bawah penaklukan ataupun di bawah naungan Siam. Dan oleh sebab itu kita dapati bahawa peranan Syekh Ahmad Al-Fatani, dia telah menubuhkan satu persatuan untuk menentang penjajahan di Mekah bernama Al-Fataniyah, Persatuan Jamiah Al-Fataniyah. Dan kemudian dia buka pula persatuan yang sama di Singapura di bawah kelolaan Raja Ali Kelana, supaya persatuan ini membentuk seolah-olah NGO, tetapi hakikatnya lah perjuangan menentang British di Tanah Melayu. Dan oleh sebab itu, Raja Ali Kelana ini menjadi tugas yang sangat besar untuk menentang. Dan sejarah-sejarah yang saya sebutkan ini mungkin para pendengar ataupun para pengkaji sebenarnya belum lagi masuk dalam buku yang dipelajari di sekolah ataupun universiti, kerana perkara ini bukan daripada sudut pandangan British, sedangkan sejarah yang kita baca hari ini ditulis oleh British. Dan apa yang saya beri ini ialah daripada kacamata ulama. Dan apabila kita membuat pendidikan yang berkaitan dengan ulama, kita dapati di antara
tugas perjuangan mereka ialah sebahagian daripada menyebarkan ilmu, ialah untuk menyedarkan umat Melayu ketika itu bahawa negara mereka terjajah, sedangkan sebahagian besar umat kita tidak menyedari bahawa mereka dijajah. Dan di antara perkara yang sangat penting yang disebarkan oleh Syekh Ahmad Al-Battani ini ialah ilmu, dan ilmu ini melalui buku, dan buku ini ditubuh beberapa percetakan yang awal di kawasan Asia Tenggara ini dibuat di Singapura, dan oleh kumpulan Syekh Ahmad Al-Battani dan kumpulan Ar-Rasyidiyah ini jugalah yang membentuk syarikat percetakan untuk menyebarkan risalah dan buku-buku teks yang harus dipelajari oleh ummah Melayu Islam di rantau Asia Tenggara. Itulah peranan Syekh Ahmad Al-Battani yang kalau kita kenang kembali menjelang kemerdekaan ini, walaupun beliau tidak sempat untuk menyaksikan kemerdekaan penuh, tetapi usahalah yang dilakukan oleh generasi kemudian, tali menali kemudian generasi demi generasi, sehingganya kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Itu adalah di antara sumbangan besar ulama Syekh Ahmad Al-Battani. Terima kasih kepada saudara yang masih setia mengurusi Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam 91.1 FM. Mengenai itu, janggut Datuk Muhammad dan Mat Kilau menjadi nama besar dalam perjuangan kemerdekaan. Adakah mereka ada hubungan kait dengan ulama ni, Doktor? Betul. Sebab kalau kita perhatikan, siapakah yang membentuk Mat Kilau? Siapakah yang membentuk Datuk Muhammad? Siapakah yang membentuk pejuang-pejuang yang ada di Pahang? Banyak selain pada Datuk Muhammad, Mat Kilau di Pahang, banyak lagi pejuang-pejuang yang ditonjolkan dalam sejarah tanah air menentang British. Tetapi di belakang mereka ialah ulama petani. Di belakang mereka ialah ketika Sultan Ahmad memerintah Pahang ketika itu, dia telah melantik Syekh Osman Said namanya daripada petani, dan Syekh Osman Said ini dilantik oleh Raja Ahmad ataupun Sultan Ahmad sebagai mufti kerajaan negeri Pahang, dan dia ini adalah murid kepada Syekh Abdul Qadir Tuk Bendang. Itu memang terkenal. Tuk Bendang Daya ini seorang ulama besar petani yang segenerasi dengan Syekh Ahmad Al-Battani. Walaupun kita tidak lihat Pahang ini terus di bawah langsung dengan Syekh Ahmad Al-Battani, tetapi murid Syekh Abdul Qadir Tuk Bendang Daya ini juga mempunyai talian yang sama dengan Syekh Ahmad Al-Battani, dan Syekh Osman Seni ini dilantik oleh Raja Pahang, Sultan Pahang, untuk menjadi mufti, dan ketika beliau menjadi mufti, dia telah mengasuh murid-murid ini. Mat Kilau umpamanya dididik sendiri oleh Syekh tadi, dan oleh sebab itu dia telah membuka satu gelanggang, membuka satu kelas pengajian, mentarbiahkan panglima-panglima Pahang supaya bahawa menyedari bahawa negara mereka dijajah, dan tanggungjawab orang Islam ketika itu ialah perjuangan jihad. Ini disampaikan oleh mufti tadi, dan kita dapati bahawa selain pada Mat Kilau, kita dapati nama seperti Mak Kerubi umpamanya, Tok Gajah, Mak Lela, Panglima Muda Julpur. Ini adalah di antara nama-nama besar dalam perjuangan menentang British di Pahang. Bahkan 3 sultan yang bersama dengan Syekh Osman Sediq tadi, antaranya Sultan Ahmad yang pertama, kemudian Sultan Abdullah dan Sultan Mahmud. Tiga-tiga sultan ini didampingi oleh mufti daripada pertani tadi, sehingga Pahang di antara negeri yang kuat menentang British. Tok Janggut di Kelantan juga mempunyai sugalu dengan ulama yang sama. Walaupun kita tidak melihat secara direct, secara langsung Tok Janggut diasuh oleh ulama-ulama petani, tetapi beliau mempunyai sepupu yang juga bertaraf ulama, yang juga menyeru tentang penentangan British di Kelantan. Sebab ketika itu Kelantan telah dimula di bawah pemerintahan British, dan British telah mengenakan cukai, tetapi
mereka melebihi daripada cukai, sehingga setiap pohon dikenakan cukai. Pokok manggis dikenakan cukai, pokok kelapa dikenakan cukai, pokok langsak dikenakan cukai, dan ini tak pernah berlaku dalam sejarah negeri. Dan oleh sebab itu Tok Janggut mengatakan umat Islam hanya wajib membayar zakat, dan di atas dasar inilah dia menentang British. Tetapi sayang, British bersama dengan kumpulan bangsawan Singapura ketika itu yang menangkap Tok Janggut kemudiannya, sebab dia menyatakan Tok Janggut ini pemberontak. Dan inilah wajah yang dimainkan oleh British apabila seseorang pejuang kemerdekaan selalu digambarkan sebagai penjenayah, sebagai pemberontak, sehingga orang Melayu sendiri benci kepada Tok Janggut ini. Dan yang menangkap Tok Janggut ini adalah pegawai Melayu yang didatangkan khas untuk menangkap Tok Janggut, ditembak, kemudian ditarik kakinya di seluruh bandar dan digantung mayatnya beberapa hari di Kota Baru. Kemudian diisytiharkan Tok Janggut adalah pemberontak yang sangat ganas, sedangkan dia adalah pejuang kemerdekaan. Inilah yang kita ingin sebutkan kepada para pendengar, bahawa sejarah tanah air harus ditulis oleh penduduk tanah air, sebab mereka lah yang lebih mengetahui daripada sudut yang mereka sendiri melihatnya. Bukan kita membaca sejarah yang ditulis oleh British, sebab British sebagai musuh, sebagai penjajah, tentulah dia akan meletakkan mereka yang berjuang menentang mereka ataupun pejuang kemerdekaan ini sebagai musuh negara. Dan kita jangan terperangkap, sebab saya lihat anak-anak muda hari ini cukup sama-sama terpengaruh dengan tulisan British. Dia mengatakan pemberontakan Tok Janggut, pemberontakan Abraham Limbong di Terengganu umpamanya. Perkara sebenarnya cukup malang, sebab dia melihat sejarah ini daripada sudut British, sedangkan kita harus melihat daripada perjuangan menegakkan kemerdekaan, menegakkan kebenaran. Dan inilah yang sama-sama kita harus fikirkan sempena kemerdekaan tahun 53 ini. Maka kita lihat perjuangan di Terengganu umpamanya, selain pada lanjutan di Kelantan, di Terengganu kita ada satu tokoh Abraham Limbong yang juga sama perkara yang bersama berlaku. Apabila British telah ingin menukarkan perundangan kepada undang-undang British, maka dia ditentang oleh Abraham Limbong, dan segera Abraham Limbong ini diisytiharkan sebagai penjenayah dan diisytiharkan sebagai pemberontakan. Sayang hari ini apabila kita lihat anak-anak muda kita di universiti juga menyatakan peristiwa ini sebagai pemberontakan Abraham Limbong. Cukup malang, sebab Abraham Limbong bukan memberontak, dia mempertahankan hak dan dia memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Dan sekali lagi juga British menggunakan bangsawan Melayu untuk menangkap Abraham Limbong, tetapi Abraham Limbong tidak dikalahkan dalam peperangan, tetapi dibawa ke mahkamah, dan perhujahan dalam mahkamah British kalah dalam perhujahan, sebab dia telah bertembung antara hujah yang benar dengan hujah yang palsu. Hujah Abraham Limbong lebih kuat, tetapi oleh sebab itu British mengambil jalan lain untuk menghalang Abraham Limbong daripada perjuangan yang dimainkan oleh ulama ini. Dan kita dapati bahawa sejarah yang kita warisi hari ini harus diperbetulkan, sekurang-kurangnya dilihat daripada kacamata kita, daripada kacamata perjuangan umat Melayu menentang penjajahan. Inilah yang mungkin kita boleh fikirkan sempena hari kemerdekaan kita yang ke-53 ini. Sejarah perjuangan kemerdekaan negara barangkali masih banyak perkara yang belum diungkapkan secara jelas. Bagi pengkaji, apakah komen Dr. dalam hal ini? Ya, memang benar, sebab kita lihat negara kita dalam kes peperangan dunia kedua, kita dapati bahawa kita dijajah oleh British. Kemudian kita berlaku dalam peperangan dunia kedua dijajah oleh Jepun pula. Tetapi kebanyakan penulis sejarah masih berpegang kepada sejarah yang ditulis oleh British. Mereka menyokong British tetapi menyatakan Jepun sebagai penjajah, sedangkan sebagai umat Melayu, sebagai umat Islam, bahawa kedua-dua British dan Jepun ini adalah dua-dua penjajah. Kenapa kita harus mengatakan Jepun ialah penjajah, sedangkan British yang bersama dengan British seolah-olah pejuang negara? Ini satu perkara yang tidak adil sama sekali, sebab umat Melayu harus melihat bahawa perjuangan menentang Jepun, perjuangan menentang British dalam nada yang sama, dalam nafas yang sama, yakni perjuangan menentang penjajahan. Tetapi sayang apabila mereka yang bersama Jepun dikatakan tali barut Jepun, tetapi mereka yang bersama British dikatakan hero ataupun sebagai pejuang kepada tanah air. Dan perkara ini seharusnya kita lihat dalam sudut yang lebih adil. Tetapi kalau kita nak kembali kepada sejarah Syekh Ahmad Al-Fatani tadi, kita dapati bahawa kenapakah Jepun terlibat di dalam peperangan dunia yang kedua, ada hubungannya dengan Sultan Abdul Hamid. Sebab ketika itu Sultan Abdul Hamid sudah tidak di akhir pemerintahannya, kekuatannya sudah lemah, dan oleh sebab itu untuk menghalau British daripada tanah air, daripada kawasan Melayu ini, sebab Kerajaan Osmaniyah menganggap
Malaysia atau tanah Melayu ataupun ulama kawasan rantau Melayu ini ataupun rantau Melayu ini sebagai sebahagian daripada umat Islam di bawah pemerintahan Sultan Osmaniyah juga. Dan oleh sebab itu dia telah menghantar wakil berunding sama dengan Jepun supaya untuk menghalau British daripada tanah Melayu. Dan Jepun mengadakan satu perjanjian dengan Turki bahawa sama-sama menghalau musuh Asia daripada Asia. Jadi slogan Jepun ialah Asia untuk Asia, dan dia dijemput oleh pembela tanah air umpamanya yang kita kenali dalam sejarah tanah air, seperti Ishak Haji Muhammad, seperti Ibrahim Yaakob, seperti Ahmad Mustamam. Ini Suara Islam Nur Kehidupan Anda. Sebagai ruangan terakhir, kini kami sajikan